Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Bagi anda yang belum subscribe, seperti biasa, subscribe dulu channel ini. Bagi yang sudah, thank you very much agar anda dapat manfaat. Hari ini kita nak belajar tentang TMK tahun 6. Untuk pengetahuan, ini adalah tahun terakhir TMK dilaksanakan untuk sesi ini. Tahun depan TMK sudah tiada lagi. Dia berada dalam komponen kecil di dalam RBT tahun 4, 5 dan 6 tahun depan. Tahun 6 tahun ni masih lagi TMK. Okey, masih lagi TMK dan RBT yang terasing. Okey. Untuk tajuk pertama TMK, kalau yang dah ada buku teks boleh buka buku teks. Kalau yang belum ada buku teks, anda boleh dapatkan link buku teks di bawah. Dan anda juga bagi kelas-kelas Google Classroom, mungkin ada di link kelas masing-masing. Okey, kita buka buku teks, kita lihat buku teks sekarang. Yang lain-lain tak penting. Okay. Hari ini, sekejap tak nampak. Kita nak belajar tentang, naik atas sikit. Okey, pengaturcaraan, tajuk pertama. Kita nak kenal dulu apa itu pengaturcaraan. Sebelum kita nak kenal pengaturcaraan, kita nak tengok hasil-hasil yang wujud dalam pengaturcaraan. Okey. Saya besarkan sikit ni, nampak. Okey. Biasanya dekat rumah kita ada alatan elektrik dan elektronik. Beza. Alatan elektrik tak semestinya alatan elektronik. Alatan elektronik semestinya alatan elektrik. Elektrik tu pula bergantunglah. Kadang-kadang elektrik yang direct dari rumah atau yang kita pakai plug. Ada yang elektrik pakai bateri, but still ia ialah elektrik. Okey, macam kereta elektrik. Okey, maknanya dia pakai bateri tapi kereta elektrik. Okey. Dekat rumah kita, kalau kipas-kipas lama, kipas shilling yang lama, dia adalah alatan elektrik. Dia bukan elektronik. Okey. Tapi kalau macam oven, macam microwave, aircon, dia adalah alatan elektronik. Kenapa? Apa beza dua tu? Maksudnya alatan elektronik semuanya ada komputer tertanam di dalamnya. Istilah yang baru kita belajar ialah komputer benam atau tertanam. Maksudnya kalau English panggil embedded computer. Maksudnya kita atau programmer, mesin dekat kilang dah diprogramkan untuk buat certain kerja. Satu alat boleh buat beberapa kerja serentak atau satu alat boleh buat beberapa fungsi serentak dengan hanya menekan satu atau dua button. Itu beza. Dan itu yang kita nak belajar hari ini, komputer benam. Okey. Kalau kipas dekat rumah, kalau cari kipas kat rumah, ada tak kipas siling? Kita cari sini beza kipas siling biasa. Tapi kipas siling yang moden, dia dah ada embedded komputer dalamnya. Kalau kipas siling biasa, ini macam ni. Ini dan dia pakai motor ni kan. Dia dial tentang M yang masuk atau power yang masuk. So kelajuan dia bergantung kepada power elektrik yang masuk. Tak ada komputer di dalam sini. Dia hanya ada coil elektrik saja. Awak tak boleh tahu benda tu. Cuma saya nak katakan ini tak ada komponen komputer. Tapi apabila kita pakai dah mula dengan komputer kalau dengan kipas moden, awak tengok sini dah ada lampu. Confirm kalau ada lampu, ada remote. Kena pula kipas yang pakai remote mesti pakai komputer dalam dia atau komputer benam. Okey, maksudnya hanya dengan tekan button semua fungsi dibuat dengan button. Okey. Tekan button A jadi A. Maksudnya tekan button A mungkin kalau kipas ni berpusing. Tekan button B mungkin kat sini ada lampu keluar. Tekan button C dia makin laju contohnya. Ataupun ada yang kipas yang reverse pusing. Ada banyak. Okey. Itu maksudnya dia dah ada komputer terbenam di dalamnya, dah diprogramkan. Programmer dah masukkan chip komputer dalam alat-alat tersebut dan dah diprogramkan untuk kerja-kerja tertentu. Contohnya, awak baca buku teks ni bagi murid yang saya ajar direct, awak kena ada satu buku nota panjang untuk menyalin nota. Okey. Dan saya akan semak secara fizikal jika kita berkesempatan berdepan nanti. Okey. Kalau tak sempat secara fizikal,
kita doakan semua okey, kita dapat berjumpa bersua muka. Tapi kalau tak sempat, kita akan semak melalui Google Classroom. Okey. So, kita tengok alatan ini. Keluarga ni nak datang beli mesin basuh. Dan penjual ni kata dengan menekan satu butang saja dia melaksanakan proses basuhan. Satu butang. Maksudnya apa? Telah diprogramkan. Maksudnya kalau kita tekan butang A, kita dah pilih basuh berapa minit, baju banyak mana, air banyak mana, tak perlu fikir, hanya tekan satu butang sebab dia telah diprogramkan oleh kilang, oleh engineer, oleh programmer dipanggil, atau pengatur cara, programmer. Yang mana certain banyak baju akan masuk certain air, certain lama dan certain kelajuan pusingan dia. Okey? Sebab tu kalau tengok murid ni, dia macam tertanya-tanya macam mana dia buat, sebab dia telah diprogramkan. Okey? Okey. Itu muka surat pertama. Muka surat kedua. Ini biasa awak tengok. Dekat rumah awak memang banyak alatan elektrik dan elektronik. Terutamanya sekarang banyak alatan elektronik yang berada di rumah awak tanpa awak sedar bahawa di dalamnya telah ada komputer benam. Contoh paling mudah ialah TV, aircon, jam. Kalau rumah yang canggih sikit, yang mampu sikit, dia akan ada vacuum cleaner yang robot ni. Okey. Okey, itu antara alat-alatnya. Kalau lebih canggih lagi, lampu pun ada. Kalau tengok cerita-cerita sains kan, tepuk tangan nyala lampu. Itu confirm ada komputer benam. Sebab tangan tak ada switch, tapi dia detect bunyi. Sekali tepuk, sekian. Mungkin menyala sekali. Dua kali tepuk, dia akan padam. Mungkin begitu. Okey? Itu confirm ada komputer benam. Okey. Dan semuanya dibuat oleh pengatur cara. Sebab tu kita nak belajar tentang pengatur caraan. Pengatur caraan, apa maksud pengatur cara? Pengatur cara ialah orang. Orang yang buat program tu, atau English panggil programmer. Pengatur caraan ialah ayat-ayat IT, atau sekarang dipanggil bahasa-bahasa komputer atau bahasa-bahasa pengatur caraan yang digunakan oleh programmer atau pengatur cara untuk melakukan sesuatu kerja. So, programmer and programming. Programming perbuatan, programmer orang dia. So, pengatur orang dia, pengatur caraan ialah apa yang dibuat dengan komputer itu. Okey? So, surat 3. Satu lagi contoh, atur cara yang ada di rumah awak lagi. Okey? So, semua ni awak boleh tengok di sekeliling awak sekarang. Sampai hingga hari ini, basikal pun dah ada pengatur caraan dekat dalam tu, iaitu komputer benam. Basikal elektrik lah, bukan basikal awak kayu tu. Basikal kereta dah confirm ada lah. Banyak sekarang, makin lama makin banyak alat yang ada komputer benam di dalamnya. Okay. Apa yang awak perlu buat sekarang? Senang saja. Okay. Kita dah sampai, kalau ikutkan kita dah sampai muka surat ini, tapi kita tak nak buat lagi. Kita nak pergi terus muka surat 3 saja. Hari ini kita belajar dah 1 sampai muka surat 3. Okay. Apa yang awak perlu buat ialah di dalam buku nota awak yang panjang, okay, cari atau ambil gambar. Kalau ada kat rumah ada printer, mungkin boleh ambil gambar dan print. Kalau tak ada printer, cari gambar dalam internet macam saya cari ni. Type saja gambar. Gambar ni mestilah gambar yang alat ada di rumah awak. Okey? Kalau kipas ni, kipas rumah awak, kipas ni tak payahlah ambil. Sebab kita nak ambil alatan yang ada di rumah awak yang awak fikir dia ada komputer benam di dalamnya. Tampal di dalam buku nota. Okey, macam mana nak buat dalam buku nota? Kita andaikan ini buku nota awak. Sekejap saya bukakan Words. Okey, dalam buku nota awak, bukan buat dalam komputer ya, buat dalam buku nota fizikal, buku nota sebenar. Okey, awak buat tajuk dia alatan komputer. Alatan di rumah saya yang mempunyai komputer benam. Okay. Komputer ni dia bahasa Melayu lah.
komputer benam. Awak buat jadual sekurang-kurangnya 5. Okey, saya nak 5 dan simpan dalam komentar. Okey, macam mana buat jadual? awak buat jadual fizikal Saya masukkan jadual ni sajalah. Okey, 1 5 6. Okey. Sini nama alatan, tajuk dia. Sini gambar alatan. Okey. So ada 5. Tengok, kita kirakan cukup dah 5. Dah besar sangat. Okey, tengah sini. Okey. 1 2 3 4 5. Okey, 5 alatan yang ada di sekeliling di dalam rumah awak ataupun yang awak gunalah. Maksudnya mungkin kereta ayah awak ke, atau vacuum rumah awak ke yang awak rasa ia ada komputer benam dalamnya. Ingat, antara barang elektrik dan elektronik ada beza. Bukan semua barang elektrik ialah mempunyai komputer benam. Pastinya barang-barang yang mempunyai komputer benam ialah barang elektrik. Barang yang berelektrik atau elektronik. Elektrik tu saya sebut tadi, mungkin elektrik direct, mungkin elektrik ulang-alik, iaitu mungkin direct dari rumah atau mungkin pakai bateri. Okey. Okey. So, itu saja untuk kali ini. Untuk permulaan awak belajar TMK, mengenali pengaturcaraan, tapi kita nak kenal dulu apa alat-alat dekat rumah yang ada ciri-ciri atau ada komputer benam di dalamnya. Kita dah kenal sikit, saya dah tunjuk sikit. Awak cuba kenal pasti di dalam rumah awak. Pasti banyak, cuma saya nak awak tampal gambar dia. Kalau lebih baik, kalau ada kamera dan printer, snap, itu lebih baik. Kalau tak boleh, pastikan rumah awak ada benda yang awak cari dan cuba cari dekat sini. Contoh tadi, awak ada dekat rumah awak, katalah awak ada apa? Ada washing machine, mesin basuh lah. Mesin basuh. So, mesin basuh, tengoklah, cari gambar yang seakan-akan sama dengan washing machine dekat rumah awak. Lebih kurang lah. Kalau mesin basuh awak jenis top loader, ambil top loader lah. Kalau awak punya mesin basuh jenis front loader, ambil lah front loader. Jangan mesin basuh kasih yang ini, awak ambil yang ini, tak nak. Saya nak yang brand, tak kisah brand. So, kita bukan nak jual brand. Kita nak yang lebih kurang sama. Sebab function ni kalau gambar sama, lebih kurang function sama lah. Sikit-sikit je. Kalau rumah awak mesin basuh macam ni, ambil macam ni lah. Dan kena fikirlah, adakah ini mesin basuh yang ada komputer benam dalam dia? Saya tak tahu. Saya tak ada jawapan. Awak fikirkan sendiri. Awak boleh cari. Okey. Sekarang sebelum kita habis, kita nak tunjuk apa yang dimasukkan dengan ada komputer benam di dalam dia. Okey. Kita tengok washing. Saya nak tunjuk sikit je. Washing machine. Washing machine parts. Saya tengok parts dalam dia. Washing machine, inside washing machine. Cuba tengok. Inside. Saya nak awak tahu. Bukan ini. Cut. Cut, tengok ada tak? Saya nak tunjuk pada awak apa yang dikatakan dengan komputer benam. Ada tak? Saya cari gambar. Kalau tak ada, kita tengok washing machine secure lah. Senang saja. Secure. Okey. Ni. Biasanya kalau sesuatu alatan tu ada komputer benam, dia pasti ada alat macam ni. Yang warna hijau atau warna biru. Setengah tempat, setengah warna biru, setengah warna hijau. Tapi ini dia panggil motherboard atau board, electronic board, circuit board. Okey, kepada sesuatu alat tu. Okay. Kalau ada alat-alat macam ni, confirm lah dia adalah ciri-ciri komputer benam. Sebab inilah computerized-nya. Inilah alat yang menggunakan komputernya. Okey, so itulah kena tengok. Okey. So kalau macam ni, okey, kalau tengok macam ni, kalau di dalam ni ada cover untuk motor ni, saya tak pasti. Awak fikir, adakah ini komputer benam atau tidak? Kan? Sebab tu saya kata, setengah alatan dia ada motor. Motor dia pakai tuas meter atau electric meter, pakai kuasa. Makin banyak kuasa, makin laju. So, itu bukan computerized. So, clue saya bagi sikit.
So, kalau nak tahu, kalau lebih menarik, kalau nak cari, carilah alatan tu. Kalau boleh cari sikit. Kalau ada ciri-ciri macam ni, confirm lah dia komputer benam di dalamnya. Itu saja. Kita jumpa lagi untuk next lesson. Assalamualaikum. Salam bahagia. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.